اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عنه لك مقالي يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عنه لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke program After Hours dari Masjid Al-Istighfar. InsyaAllah tazkirah hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Izal Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada bulan yang mulia, pada malam yang diberkati, yakni bulan Ramadan. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih daripada 12 bulan dalam kalender Islam untuk dimuliakan bulan tersebut, untuk diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Dan di antara 30 hari dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memilih salah satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan ini, dikurniakan padanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan,
1000 bulan para jemaah rahimakumullah. Kalau kita buat math sedikit, kita buat perkiraan sedikit ilmu hisab, kalau 1 tahun tu ada 12 bulan. Jadi maknanya 1000 bulan sikit lebih kurang 80 lebih tahun. 80 tahun, 82 tahun. Itu maksudnya apa? 2 rakaat yang kita tunaikan, ataupun solat tarawih yang kita laksanakan, ataupun bacaan Al-Quran, zikir yang kita laksanakan, dan Allah Subhanahu wa taala Allah takdirkan waktu kita laksanakan amalan soleh tersebut itu berlaku pada malam Lailatul Qadar, pahalanya dilipat kali gandakan, menyamai 80 tahun punya pahala amalan. Jadi fadilat bulan Ramadan, begitu banyak sangat fadilat bulan Ramadan. Seperti pahala puasa yang Allah Subhanahu wa taala khususkan hanya bagi orang yang berpuasa sahaja. Ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan walis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Ada satu doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak, jadi pahala dilipat kali gandakan pahala puasa, doa yang tidak Allah Subhanahu wa taala tolak, pengampunan dosa, Lailatul Qadar lagi. Begitu banyak sangat fadilat dan kelebihan pada bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dalam keadaan yang lebih baik para jemaah rahimakumullah. Keadaan yang lebih baik. Setentunya Ramadan kita pada tahun ini berbeza daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Saya yakin mungkin ada yang sekarang ini dah mula rasa rindu dengan suasana melaksanakan solat tarawih di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuka bersama, kita salat qiyamul lail, tahajud, kemudian sahur bersama. Subhanallah, semangat bergotong royong. Jadi itu semangat bergotong royong ini sinonim dengan bulan Ramadan. Tapi qaddarallahu masya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, dan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah, ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala ingin agar Ramadan pada tahun ini kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Ramadan pada tahun ini kita kosongkan kita punya schedule, kita punya kesibukan, dan kita fokuskan kepada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, sebenarnya lebih banyak masa kita spend ataupun kita habiskan dengan ahli keluarga kita, kan? Ramadan dengan keluarga. Ini insya-Allah Ramadan yang saya rasa sukar untuk kita lupakan. Mungkin dulu kita sibuk balik rumah, sampai rumah saja waktu tu nak dekat berbuka, tak sempat nak tolong isteri dekat dapur sebagai contoh, kan? Sekarang ni ada peluang, ada masa. Mungkin dulu kita ini jarang sangat melaksanakan solat tarawih. Solat tarawih pun biasanya hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad pun sukar. Mungkin kalang kabut nak balik rumah kerana esok bertugas, pelbagai alasan. Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan peluang, bukan saja ruang yang diberikan, tapi peluang untuk kita melatih diri kita bagi yang kaum muslimin untuk menjadi imam, melatih diri menjadi imam, memimpin ahli keluarga, mendirikan solat tarawih, solat qiyamul lail, solat tahajud, witir dan sebagainya. Ini peluang-peluang keemasan. Dan tajuk yang diberikan kepada saya rasa ada kena-mengena dengan isu yang saya bahaskan tadi tentang Ramadan dengan keluarga. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberi penerangan di dalam Al-Quran tentang kepentingan kita ini memelihara ahli keluarga kita. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan peliharalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi pemeliharaan ahli keluarga itu agar mereka ini tetap mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah syarak, ini merupakan satu tuntutan agama. Nah, bila kita berbicara tentang ahli keluarga, para jemaah rahimakumullah, ahli keluarga ini ada pelbagai individu. Ada mak, ada ayah, ada adik-beradik, ada extended family members, mungkin makcik, pakcik dan sebagainya. Tapi saya nak kasih penumpuan dekat kedua orang tua, lebih khusus lagi ibu. Kerana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang pelbagai
tentang kepentingan seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang bermaksud, dan sembahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian yang ketiga Allah kata tadi, yang pertama tadi sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, satu perkara sekalipun. Yang ketiga Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kamu hendaklah berlaku baik. Dengan kedua orang tua kamu hendaklah berbakti. Jadi kita boleh bayangkan, on the list of priorities, perkara-perkara yang penting, Allah menyebut yang paling penting ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita diciptakan kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta manusia dan jin melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kaitan dengan penyembahan Allah. Seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan berlaku syirik. Tapi poin yang seterusnya, terus Allah sebut wabil walidaini ihsana, dan berlaku baiklah terhadap kedua orang tua. Sebab tu ulama tafsir tatkala membahaskan ayat ini, mereka buat kesimpulan ayat ini menegaskan kepada kita kepentingan berbakti kepada kedua orang tua. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala letak berbakti kepada kedua orang tua ini bila setelah ditegaskan tentang kepentingan beriman kepada Allah, menyembah Allah, tidak syirik kepada Allah. Kemudian setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Ini dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Muslim, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang baik ya Rasul? Maka Sayyidina Rasul SAW menjawab, yang paling baik itu adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada masanya. This is the best yang awak boleh buat. Untuk solat on time. Solat on time. Dan jangan kita qada. Qada ni masalah para jemaah. Qada ini satu perkara yang tidak boleh kita biasakan. Kerana saya tahu kita semua ni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i punya pendapat adalah siapa yang terlepas solat fardu, solat wajib, apa dia kena buat? Dia kena qada. Dia kena qada. Dan itu juga merupakan pendapat kebanyakan ulama. Tapi kita kena berhati-hati. Kerana apa maksud salat qada? Salat qada ini adalah satu perkara yang wajib kita tinggal, lalu kita kena ganti. Itu maksud qada. Kita kena ganti. Salat tertinggal, salat wajib tertinggal, kita kena gantikannya di luar waktu. Kita tertinggal bayar zakat, terlupa bayar zakat, kita kena wajib gantikannya qadaan. Terlupa bayar zakat fitrah nanti, jangan kita terlewat pula bayar zakat fitrah kali ini Tapi katakanlah kalau terlupa, maka kita wajib kena qada. Itu prinsipnya di sisi mazhab Syafi'i. Awak hutang dengan Allah benda yang wajib, maka awak kena gantikannya. Adapun di sisi sebahagian ulama, antaranya mazhab Hambali, mereka katakan apa? Siapa yang meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja, tak ada alasan, bukan kerana dia sakit, bukan kerana dia terlupa, tak, dengan sengaja saja, malas nak solat sebagai contoh, maka mazhab Hambali kata there's no such thing as salat qada. Besok awak jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita buat macam itulah. Salat qada ni, walaupun kita ni mazhab Syafi'i kata awak hutang dengan Allah, awak kena ganti, tapi penerimaan Allah itu tak tahu. Esok baru kita tahu di akhirat. Bagaimana? Tak akan kita nak tunggu esok para jemaah untuk kita dapat pengesahan sama ada solat kita, solat qada yang kita buat itu Allah terima. Jadi jangan kita meninggalkan solat. Sebab itu Nabi kata, sebab itu Nabi SAW bersabda pada hadis yang tadi, apa? Amalan yang paling baik itu adalah as-salatu ala waktiha. Awak buat on time. Kalau boleh buat overtime. Buat solat sunnah, solat tahajud. Dan jangan buat di luar time. Ini solat qada. Kenapa? Kerana mati itu anytime. So you need to be careful on that. Itu poin yang pertama Nabi kata, solat on time. Kemudian setelah solat, dan solat itu ada kaitan dengan keimanan kepada Allah. Kan ayat tadi Allah kata sembahlah Allah first, jangan syirikkan Allah. Sama juga orang yang menyembah Allah itu macam mana? Melalui amalan melaksanakan solat. Jadi ada konsistensi, message-nya sama. Al-Quran Allah kata macam itu, sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah. Hadis pun Nabi kata yang paling baik itu melaksanakan solat tepat pada masanya, on time. As-salatu ala waktiha. Kemudian immediately setelah ayat ini,
Nabi setelah poin ini Nabi SAW bersabda lagi, kemudian qal, para sahabat tu bertanya kepada Nabi, kemudian apa lagi ya Rasul? Maka Nabi SAW bersabda, qala birrul walidain. Yang kedua adalah awak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini satu perkara yang berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di atas bahu setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan ada pula yang berkata, Ustaz, saya tak nak berbaktilah kepada ayah saya. Ayah saya ni dulu, Masya Allah, dia berpisah dengan mak, kemudian dia sibuk bekerja, mak pun sibuk bekerja, saya diletak kat rumah tumpangan, sebagai contoh, Allah Alam. Maka bila saya dah besar, saya dah dewasa, saya dah successful, sekarang ni mereka nak tuntut saya untuk berbakti kepada mereka. Saya tak nak. Ini masalah para jemaah. Kenapa masalah? Kerana yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua itu siapa? Bukan saya, bukan ustaz, tapi yang memerintahkan untuk berbakti itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Allah yang mengurniakan kepada awak rezeki, Allah yang telah mengurniakan kepada awak kejayaan dalam kehidupan. Allah yang perintahkan, wabil walidaini ihsana. Buat baik dengan kedua orang tua. Maka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada awak ganjaran yang tinggi, darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat pahala yang banyak, di antara cara yang paling efektif, perkara yang paling berkesan adalah dengan awak berkhidmat kepada kedua orang tua, awak membantu kedua orang tua, awak menyokong mereka. Lebih-lebih lagi tatkala awak sudah bekerja, bertugas, sudah menjadi dewasa dan orang tua yang memerlukan dan mengharapkan bantuan daripada si anak. Tapi jarang sangat para jemaah rahimakumullah, kadang-kadang orang tuanya senyap saja. Dia senyap, dia tidak meminta, dia tidak mengharapkan. Tapi si anak yang kena faham, si anak yang kena belajar untuk memahami signal-signal yang mereka berikan. Ini mungkin diperlukan ini mungkin diperlukan itu. Dia kasih signal ke tak kasih signal, tanggungjawab si anak adalah apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Para jemaah rahimakumullah, tapi saya nak bawa kepada para jemaah satu lagi poin yang penting, iaitu tentang ibu. Kerana itu merupakan fokus penumpuan ceramah saya pada kali ini, tentang ibu. Kerana Allah Subhanahu wa taala juga di samping kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala memberi penumpuan yang khusus bagi hak si ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamalathu ummuhu, ibunya mengandungkannya kurhan, dalam keadaan yang sukar, wa wada'athu kurha, dan dia melahirkan anak pun dalam keadaan yang sukar. Subhanallah, ibu mengandungkan kita 9 bulan para jemaah rahimakumullah, 9 bulan, keadaannya sukar, berat. 9 bulan itu bukan satu benda yang senang kan, dengan muntah-muntah, dengan tidur tak lena dan sebagai contoh. Kemudian setelah tu nak melahirkan pula, berada dalam keadaan yang sukar, bukan satu keadaan yang senang. Kemudian setelah dilahirkan, kemudian disusukan, belum habis lagi, baru permulaan perjalanan si anak. Setelah disusukan, dibesarkan, diberi pengajian, kemudian setelah seseorang itu dewasa, lalu dengan takabur dia berkata, ibu, bagi saya kehidupan saya, bagi awak kehidupan awak, awak tak ada kena-mengena dengan saya. Na'udzubillah. Ataupun mungkin dia hanya ingat kepada kedua orang tuanya setahun, hanya sekali saja, sehari saja, mungkin Mother's Day, mungkin Father's Day, dibelikan hadiah, dibelikan itu, dibelikan ini, kemudian sepanjang tahun dia terlupa. Tidak ada, ni saya tak ada kena-mengena dengan hukum boleh ataupun tidak menyambut Mother's Day. Setentunya boleh, tak ada masalah apa-apa para jemaah rahimakumullah kan. Tapi my point here is, bukannya kita menyambut hari ibu itu hanya sekali setiap tahun, tapi seorang Muslim setiap hari dalam kehidupannya, 365 hari dalam kehidupannya, itu merupakan tanggungjawab seorang anak untuk menunaikan hak dan tanggungjawab untuk menunaikan hak ibu dan juga ayahnya. Para jemaah rahimakumullah, para jemaah, saya ingin membawa para jemaah untuk melihat kepada ayat yang tadi saya baca tu, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, dalam surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Kenapa? Kerana di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan insan.
ibunya mengandungkan dia dalam keadaan sukar, melahirkan dia dalam keadaan sukar, kemudian menyusukan si anak. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Allah berkata apa? Hatta idza balagha ashuddahu. Kemudian apabila telah sempurna kekuatannya, dia dah menjadi besar, dah mengaji, dah belajar, dah graduate. Allah kata hatta idza balagha ashuddahu, bila dia sudah sampai kepada tahap kekuatannya, kemuncak kekuatannya, wa balagha arba'ina sana. Kemudian dia sampai kepada 40 tahun. Dia dah 40 years old. 40 years old maknanya dah mature lah. Mungkin dia kalau bekerja, dia punya pekerjaan pun dah stable insyaAllah. Gajinya pun dah stable. Wa balagha arba'ina sana. Apabila si anak itu sampai kepada umur 40 tahun, dia angkat kedua tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau ilhamkanlah ya Allah aku, Rabbi qala rabbi auzi'ni, ya Allah engkau ilhamkanlah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, supaya aku ini dapat bersyukur kepada engkau terhadap segala nikmat yang telah engkau kurniakan ke atas aku, wa ala walidayya, dan ke atas kedua orang tuaku. Ya Allah, engkau ilhamkanlah ya Allah kepada aku supaya dapat aku bersyukur terhadap segala nikmat yang engkau kurniakan ke atas diri aku dan ke atas kedua orang tuaku. Ulama tafsir tatkala membahaskan ayat ini, mereka berkata, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyertakan supaya aku bersyukur terhadap dirimu di atas segala nikmat yang engkau kurniakan ke atas diri aku? Itu is a given, kita tahu. Tapi Allah sebut setelah itu dan juga ke atas kedua orang tua aku. Ini merupakan sindiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Si anak apabila sudah dewasa, dah semakin kuat, dah stable ekonominya, dah sampai 40 tahun, jangan sekali-kali dia lupa. Dia lihat segala nikmat yang dia ada ini. Dia lihat dia punya ijazah, dia punya cert, dia punya kereta, dia punya rumah, dia punya investment. Ini semua nikmat yang Allah kurniakan, betul? Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ini nikmat yang kau kurniakan. Tapi Allah kata di hujung tu, wa ala waliday, dan di atas kedua orang tuaku. Kerana segala nikmat yang si anak itu kecapi, segala ilmu yang dia dapat, sebenarnya ia merupakan hasil dan daya daripada kedua orang tuanya. Subhanallah, dia terhutang budi dengan kedua orang tuanya yang telah memberikan kepada beliau peluang, yang telah membesarkan beliau, yang telah mendorong beliau, yang telah menyokong beliau selama ini. Jadi oleh itu, ini sindiran daripada Allah Subhanahu wa taala agar si anak itu jangan sekali-kali lupa kepada kedua orang tuanya. Kita kembali kepada ibu para jemaah rahimakumullah, kerana darjat ibu, nilai ibu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi satu ketika Nabi marah, lalu Nabi berdoa, raghima anfuh, raghima anfuh, gharima anfuh. 3 kali Nabi sebut. Gharima anfuh maknanya apa para jemaah? Yakni the literal translation is dipenuhi debu dekat hidungnya. Itu maksudnya lah. Hidungnya ni berdebu maksudnya. Tapi ia merupakan bahasa kiasan. Maksud Nabi adalah amat rugi, ataupun sebahagian ulama berkata maksudnya adalah celaka lah. Jadi sikit lebih kurang amat rugi, amat rugi, amat rugi. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang amat rugi? Nabi bersabda, siapa yang bertemu salah seorang di antara orang tuanya ataupun kedua-duanya, siapa yang menemukan kedua orang tuanya ataupun salah seorang di antara mereka dalam keadaan hidup, keadaan berusia, berumur, akan tetapi dia tidak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi kata ini amat rugi orang ni. Kedua orang tuanya dah berusia, tetap mereka tidak menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu dengan ayah ini merupakan kunci kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu dengan ayah ini merupakan punca seorang anak itu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, saya nak kongsi sebuah kisah. Kisah ini memang begitu dekat dengan hati saya. Saya rasa para jemaah semua pernah dengar kisah ni, kisah tentang seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni, dan bagaimana beliau ini para jemaah walaupun hidup sezaman dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu zaman dengan Nabi SAW. Dia dekat kota Yaman, Nabi ada dekat kota Madinah. Dia tahu Nabi ada dekat kota Madinah. Dan teringin hati dia ini
untuk bertemu dengan Sayyidina Rasul SAW. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Nabi? Katakanlah sekarang ini kita tahu Nabi ada dekat kota Madinah. Semoga Allah kembalikan keamanan kepada kota Mekah, kota Madinah dan seluruh bumi insya-Allah daripada wabak ini. Katakanlah sekarang ini kita tahu Nabi ada dekat kota Madinah. Apa kita buat para jemaah? Dengan segera we will leave everything dan kita akan ingin bertemu dengan Nabi kan? Hatta dapat melihat seketika pun insya-Allah cukuplah. Ini perasaan dalam jiwa Uwais Al-Qarni. Beliau ada dekat kota Yaman, perjalanan dia mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa bulan, tapi insya-Allah sampai juga dekat kota Madinah. Tapi beliau ni ada cabaran. Cabarannya apa? Cabarannya adalah beliau memiliki seorang ibu yang uzur para jemaah. Dan beliau ini perlu untuk menjaga si ibu, dan ibu ini tidak kuat untuk pergi musafir berjauh-jauhan, pergi ke kota Madinah. Jadi Uwais Al-Qarni ini beliau bersabar di kota Yaman dan beliau menjaga ibunya seperti biasa. Beliau menjaga ibunya dengan penuh redha. Jadi Sayyidina Rasul SAW diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kisah Uwais Al-Qarni ini. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi berkata, nanti setelah aku wafat, kamu cuba cari satu individu, satu insan namanya Uwais Al-Qarni. Nabi sebut satu persatu cirinya. Nama beliau adalah Uwais ibn Amir Al-Qarni, berasal daripada kota Yaman. Kemudian dia punya nama kaum dia adalah Qarn. Kemudian beliau berasal daripada kabilah Murad. Rambut dia macam mana, kulit dia macam mana. Beliau dulunya ada penyakit kulit, penyakit sopak. Lalu dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada beliau kesembuhan, dan Allah sembuhkan penyakit kulit itu, melainkan ada sedikit kawasan putih macam sekitar one coin 50 sen ke 1 dirham punya area dekat kawasan bawah ketiaknya yang ada kekal kesan penyakit kulit tersebut. Nabi berkata, wahai Umar, wahai Ali. Ini Umar siapa para jemaah? Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Subhanallah, dua-dua sahabat ini Allah janjikan syurga. Nabi berkata kepada Umar, wahai Ali, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta doa kepada beliau supaya beliau ini mendoakan kemaafan bagi kamu. Subhanallah. Maka Nabi SAW ini Masya Allah, Nabi SAW sengaja bual dengan Umar dengan Ali, walaupun Sayyidina Abu Bakar ada di situ. Kerana Sayyidina Abu Bakar, pemerintahan beliau setelah kewafatan Nabi hanyalah 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar yang nanti panjangan. Maka Sayyidina Umar setiap musim haji, beliau akan mencari Uwais Al-Qarni. Kenapa musim haji? Kerana musim haji lah orang ramai akan turun dekat Tanah Haram, akan turun dekat Tanah Haram, semua orang akan berkumpul, dan ada yang daripada Iraq, ada yang daripada Yaman. Jadi kalau dia lihat ada jemaah Yaman, dia akan sebut, ada tak siapa di antara kamu namanya Uwais Al-Qarni? Every year Umar buat macam itu para jemaah. For 10 years, selama 10 tahun. Kerana pemerintahan Umar ini selama 10 tahun kan. Jadi pada tahun yang terakhir, sebelum Sayyidina Umar meninggal dunia, pada tahun yang terakhir, pada tahun ke-23 Hijriah, Sayyidina Umar dia tetap juga tidak putus harapan. Pada musim haji tersebut, dia pergi bertemu dengan jemaah daripada kota Yaman. Dia katakan, siapa yang daripada Yaman berdiri, yang selain daripada Yaman semuanya duduk. Ini kat Padang Arafah. Kemudian, siapa yang daripada Yaman semuanya duduk, melainkan siapa yang daripada kawasan Qarn, maka semua daripada Yaman duduk, yang daripada kawasan Qarn ini diri. Siapa yang daripada kawasan Qarn, semua duduk, melainkan siapa yang daripada kabilah Murad. Jadi yang Murad saja yang diri, lain semua duduk. Yang Murad ternyata ada 1 orang saja. Maka Umar bertemu dengan individu tersebut. Ya fulan, kamu kenal tak, ada tak di antara kamu insan namanya Uwais Al-Qarni? Maka dia berkata, ya Amirul Mukminin, aku tak kenal siapa itu Uwais Al-Qarni. Tak kenal pun, tak pernah dengar pun ada insan namanya Uwais Al-Qarni. Maka Umar berkata, ya fulan, ada tak di antara kamu, kaum Murad, siapa yang datang dekat haji tapi dia tak ikut serta dalam kumpulan ini? Maka individu tersebut berkata, ya Umar, ada seorang individu, seorang pembantu, tak ada apa-apa lah, budak saja, dan dia jaga kita punya binatang ternak, kita punya unta di kawasan sana, dia tak ikut sini. Maka Umar kata, tunjukkan aku di mana tempatnya. Maka Umar pergi bertemu dengan individu tersebut, dan memang dia tengah duduk para jemaah, dia sedang melaksanakan solat
di sebelah dia, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya dipenuhi dengan binatang ternak dan unta, kerana dia menjaga binatang ternak kaumnya. Masya Allah. Jadi maknanya apa? Dia punya rupa adalah rupa seorang pembantu, yang pembantu rumah, yang mana tidak ada pangkat yang tinggi, tak ada stature. Maka tatkala individu tersebut dia perasan ada orang yang sedang menanti dia dekat sebelah tepi, dia segerakan dia punya solat. Lalu setelah salam, Umar berkata kepada individu tersebut, "Ya fulan, siapakah nama kamu?" Maka dia menjawab, "Aku Abdullah." "Aku Abdullah." Abdullah maknanya apa? Hamba Allah. Maka Umar berkata, "Kami semua ni adalah hamba Allah. Maksud aku adalah, siapakah nama kamu? Nama yang telah diberikan ibu kamu kepada kamu." Maka dia menjawab, "Aku adalah Uwais ibn Amir Al-Qarni." Uwais ibn Amir Al-Qarni. Masya Allah, Umar dah 10 years, 10 tahun menanti para jemaah. Kemudian Umar berkata, "Apakah engkau dulu pernah ada penyakit sopak? Lalu engkau doa kepada Allah agar dikurniakan kesembuhan, lalu Allah sembuhkan, melainkan ada kawasan sedikit dekat bawah ketiak tu yang masih ada kesan sopak?" Maka individu tersebut berkata, "Benar. Aku penyakit sopak dulu ada Allah Subhanahu Wa Taala uji aku dengan penyakit sedemikian. Siapakah engkau?" Dalam sebuah riwayat dia tak kenal siapa yang ada dekat depan tu. "Siapakah engkau?" Dia tak kenal kan itu Amirul Mukminin, itu adalah ketua, adalah khalifah. Maka Umar berkata, "Aku adalah Umar ibn Khattab." Umar ibn Khattab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar mencari engkau. Kemudian tatkala aku bertemu dengan kamu, Nabi menyuruh aku untuk meminta agar engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memaafkan, mengampunkan dosa Umar. Subhanallah. Maka Uwais kata, "Nabi sebut nama aku?" Umar kata, "Benar, Nabi sebut nama kamu. Nabi yang memerintahkan engkau supaya aku mohon kepada Allah istighfar, memaafkan, agar Allah memaafkan kamu." Umar kata, "Benar ya Uwais, Nabi yang memerintahkan." Maka Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Sayyidina Umar. Lalu Umar tak cukup dengan itu, Umar berkata, "Ya Uwais, engkau nasihatilah, aku berikan kepada aku nasihat." Maka Uwais berkata, "Ya Umar, sesungguhnya perjalanan kita ini jauh. Dan esok kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di bawah perhitungan Allah, di atas hubungan kita dengan Allah, di atas hubungan kita sesama manusia. Maka engkau ingatlah perkara ini dan jangan kau sebarkan berita aku kepada orang lain." Subhanallah. Uwais Al-Qarni. Orang lain tak kenal dia siapa, para jemaah. Hatta kaum dia sendiri tak kenal dia siapa. Tapi Sayyidina Rasul yang berada dekat kota Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi SAW akan individu yang berbakti kepada maknya. Dia jaga mak dia, para jemaah. Pagi, petang, siang, malam berbakti kepada ibunya. Sampai tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Dia korbankan keinginan di hati kerana ingin berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini satu perkara yang perlu kita hayati, yang perlu untuk kita perhatikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Lebih-lebih lagi si ibu, para jemaah rahimakumullah, kerana ibu adalah syurga, dengan juga kita punya boleh menjadi ujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita kan. Sebab itu firman Allah, "Wa ja'ala ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun," yang bermaksud, dan kami jadikan sebahagian di antara kamu ujian bagi sebahagian yang lain. Atasbirun, adakah kamu ingin bersabar? Kadang-kadang kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang tua kita dan kadang-kadang dengan mertua kita juga. Dan ni saya nak tegaskan, hak dan tanggungjawab mertua sama juga macam ibu kita. Bagaimana kita menghormati ibu kita, macam gitulah seharusnya kita menghormati mertua. Sama ada mak mertua ke ayah ke. Tak boleh, para jemaah, kita ada double standard. Dengan mak kita okey, tapi dengan mertua kita KO. Ni masalah punca berlaku di sisi sebahagian keluarga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila menetapkan tatkala awak akad nikah dengan anak dia, awak akad nikah dengan anaknya, ibu mertua itu menjadi haram sampai ke akhir hayat. Walaupun sekiranya anda itu na'udzubillah menceraikan isteri ataupun isterinya meninggal dunia, tetap ibu mertua itu sampai ke akhir hayat menjadi mahram terhadap kita. Kenapa Allah tetapkan itu? Ini hikmahnya adalah
menunjukkan kepada kita kepentingan kita ini memerhatikan darjat mertua. Mertua punya darjat sama macam mak kita. Jadi oleh itu para jemaah rahimakumullah, kita berusaha untuk memelihara hubungan kita sesama keluarga. Kita ingin rezeki kita dimurahkan, pelihara hubungan kita dengan keluarga. Lebih-lebih lagi dengan si ibu, lebih-lebih lagi dengan si ayah, lebih-lebih lagi ketika mereka berada dalam keadaan yang memerlukan kepada penjagaan si anak, memerlukan kepada mungkin nafkah, memerlukan kepada ongkos untuk perubatan. Anak para jemaah rahimakumullah yang dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita buat ditakuti para jemaah rahimakumullah. Dunia ini bulat kan, akan dikembalikan terhadap kita. Bagaimana pula anak kita esok melayani kita. Jadi sekiranya ada hubungan kekeluargaan yang sudah lama terpisah, sebagai contoh, ada khilaf di antara ahli keluarga, tidak bertegur siapa mungkin, di antara mak dengan anak, di antara ayah dengan anak, boleh kerana sebab-sebab yang pelbagai, maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang untuk kita memulihkan hubungan kita sesama keluarga. Kita ingin hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pulihkan hubungan juga kita sesama insan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ingin Allah kurniakan keampunan untuk diri kita, maka sediakanlah hati ini, bukakanlah hati ini untuk memaafkan insan lain, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman, dan semoga Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala jadikan ia Ramadan yang terbaik untuk diri kita, Ramadan yang terbaik untuk ahli keluarga kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik. Kalau boleh saya rumuskan di sini bahawasanya pengorbanan seorang ibu tu dipandang tinggi oleh Islam, daripada ibu tu mengandung hinggalah melahirkan, dan juga sehingga anak tu dewasa. Kasih sayang seorang ibu tu tak pernah terhenti ataupun terputus. Maka kita sebagai anak haruslah berbakti kepada ibu bapa kita, dan haruslah kita mendoakan kepada ibu bapa kita, kerana jalan untuk kita masuk syurga tu adalah daripada mereka. InsyaAllah kita akan kembali selepas iklan ini. Puasa! Batal kita! Sekejap. Pakai eye drops batal puasa tak Any substance kalau masuk kat mata, sama ada dia medical ataupun memang hanya untuk nak mencuci mata anda, apa yang saya tahulah daripada pembacaan saya, tidak membatalkan puasa, sebab dia tidak akan masuk ke dalam jauf, iaitu perut ataupun ke kita punya kepala. Kerana yang membatalkan puasa apa yang mengenyangkan, dan dia masuk melalui anggota-anggota ataupun rongga yang terbuka. Jadi teruskanlah pakai sampai habis tu. Selamat datang kembali ke program Tilawah Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surah Duha dan surah Asy-Syarah. Surah Duha ini mengandungi 11 ayat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Surah Duha ini memiliki erti duha, iaitu waktu ketika matahari sedang naik. Surah ini mengingatkan manusia tentang larangan menghina anak yatim dan mengherdik orang yang meminta. Surah ini juga memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala surah Asy-Syarah mengandungi 8 ayat dan diturunkan di Mekah juga. Surah Asy-Syarah berisi penerangan nikmat-nikmat
Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pernyataan Allah bahawa di samping kesukaran ada kemudahannya. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak, di antaranya berupa kebersihan hati, jauh daripada perasaan cemas dan gelisah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala juga meringankan beban yang dipikul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan pada ayat 5 dan 6 bahawa surah ini sesungguhnya setiap kesulitan dan kemudahan sampai diulang 2 kali dalam ayat 5 dan 6. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala pasti tidak akan membiarkan umatnya menderita. Maka dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.